Buka je nampak beg duit dengan cincin ada atas meja. Saya tak sedar hati je. Saya pun telefon mak dah tunggu kat balai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sufian Nursulihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999 mengupas isu jenayah semasa. Serial ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Misteri kehilangan seorang ibu tunggal, Mira Sharmila, juga dikenali sebagai Bella, masih menjadi persoalan. Status keberadaannya masih gagal dikesan sejak dilaporkan hilang sekitar Batu Pahat, Johor pada 14 Disember lalu. Ikuti laporan Di Mana Bella, disediakan wartawan Arisha Kalim dalam Jejak 999. Masa hari terakhir saya jumpa dia 9 hari bulan hari Sabtu, saya cakap dengan dia saya nak letak love dekat belakang handphone saya. Saya cakap tolong buatkan love. Lepas tu dia tak reti masa tu, tapi dia belajar kat YouTube. Dia buat, lepas tu dia bagi saya. Lepas tu saya simpan lah. Ni kenangan dia terakhir lah. Wanita berusia 36 tahun ini tidak menyangka origami tersebut merupakan kenangan terakhir sebelum Bella dilaporkan hilang pada 14 Disember lalu. Saya last contact Bella pada 14 hari bulan 12. Sebab masa tu kita orang bincang nak pergi Kuala Selangor lah sebab cuti sekolah. Dalam masa sama dia pun cakap dengan saya, cuti sekolah ni letak anak-anak saya rumah dia akan jaga semua. So memang kita bincang sepanjang hari tu, memang kita check saja. Dan dia cakap dia nak pergi basuh baju sebelum pergi Kuala Selangor tu lah. Lepas tu dia pun cakap lah teman lelaki dia dah sampai. Jadi saya dapat info dia keluar dari rumah pukul 11.50. Macam tu. Nuri Syam atau dikenali sebagai Ayu mendakwa adiknya dipercayai tidak menuju ke premis Dobi selepas teman lelakinya disyaki menurunkan Bella berdekatan sebuah kedai tom yam sekitar Kampung Bahagia yang terletak kira-kira 2 km dari rumah mangsa. Esoknya saya mesej, 15 hari bulan tu saya mesej dia nak tanya gerak pukul berapa. Lepas tu WhatsApp satu tik, saya WhatsApp lagi, saya WhatsApp, saya cuba call. Sampailah ke malam, saya WhatsApp satu tik lagi. Saya cakap tak apalah, redahlah gerak. Saya gerak sampai rumah tu dalam pagi, pukul 1 pagi, saya ketuk rumah dia. Tanda tak ada orang lah, saya ketuk-ketuk. Sebab saya biasa kalau saya tahu dia ada orang kat rumah, aircon dia hidup, kipas dia akan dengar kalau dia hidup. Saya kegugam dia tak ada. Dan saya WhatsApp boyfriend dia pun satu tik. Jadi saya beranggapan dia orang berdua tu keluar bersama. Jadi saya gerak balik JB balik lah. Tapi sebab saya penat, saya singgah dekat R&R Simpang Renggam. Lepas sampai dekat R&R Simpang Renggam tu pukul 5.30, boyfriend dia call saya. Dia cakap dia dah tinggalkan Bella tepi jalan. Terkejut dengan perkabaran itu, Ayu bersama suaminya bergegas semula ke rumah Bella dan bertindak ingin membuat laporan polis bagi membuka grill rumah yang masih berkunci. Saya pun memang saya agak marah jugalah masa tu. Sampai sini, saya cakap dengan teman lelaki saya nak report polis sebab saya nak suruh polis bukakan grill. Saya takut dia pengsan kat dalam kan. Tapi bila dia cakap tak payah report polis, kunci ada dengan dia. Jadi pun dia letak kunci bawah kapet.
Merujuk rakaman sistem kamera litar tertutup CCTV rumah jiran mangsa, kelibat individu dipercayai teman lelakinya dilihat tiba di perkarangan rumah mangsa pada 15 Disember lalu disyaki bagi meletakkan barang milik Bella. Difahamkan pagar grill rumah ini telah berkunci dan kuncinya dipercayai telah diletakkan di bawah kapet ini. Manakala sebuah bakul berisi baju kotor telah diletakkan berdekatan kawasan ini. Dan pintu rumah mangsa tidak berkunci sewaktu kakaknya telah datang bagi memeriksa keadaan adiknya. Saya buka je nampak beg duit dengan cincin ada atas meja. Saya dah tak sedar hati. Lepas tu saya terus berlari ke bilik tengok handbag dia semua ada. Saya pun telefon mak dah tunggu kat balai. Memang mak pun tengah cari juga masa tu saya dah kecoh lah. Masa kita orang dah kecoh Bella ni hilang. Susulan laporan polis yang dibuat ahli keluarga mangsa pada 16 Disember dan 18 Disember lalu, lelaki berusia 24 tahun tersebut ditahan reman selama 5 hari bermula pada 25 Disember sehingga 30 Disember lalu sehingga dibebaskan atas faktor kesihatan. Walau bagaimanapun, rakan ni kita setelah siasatan selesai, kita bebaskan dengan jaminan polis, and then at any time kita boleh panggil dia untuk membantu siasatan jika diperlukan. Dan pada masa ini status siasatan kita masih lagi terus meneruskan siasatan, dan kertas siasatan kita telah forward ke pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk mendapat khidmat nasihat daripada yang ada Timbalan Pendakwa Raya, dan percayalah pihak polis bertungkus lumus untuk membuat tugas mencari Bella, dan kita sama-sama berdoa supaya kita dapat mengesan dan akhirnya akan menjumpai Bella. Kes disiasat di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan atas kesalahan menculik dan melarikan seseorang dengan niat hendak mengurung dengan sulit dan salah yang memperuntukkan hukuman penjara selama 7 tahun beserta denda jika sabit kesalahan. Jika ada kes orang hilang dalam tempoh 24 jam, segeralah. Kalau tak sampai 24 jam pun segera melapor kepada pihak polis, kerana pihak polis akan sentiasa membantu. Dan kita akan membantu kerana elemen PDRM akan berada di seluruh negara. Senang kita nak trace. Di samping itu berilah maklumat yang boleh membantu percepatkan siasatan dari segi penggunaan kenderaan yang digunakan, pakaian dan sebagainya, seperti yang telah kita buat terhadap kes inilah. Pada tahun 2023, jumlah statistik orang hilang bagi kategori 18 tahun ke atas di negeri Johor adalah sebanyak 33 kes termasuk Bella yang telah direkodkan atas pelbagai faktor. Pada siapa yang ambil dia tu, minta pulangkan dia, saya terima apa saja. Dia pulang macam mana pun saya akan terima apa saja. Saya akan maafkan pelaku tu, tapi saya berharap Bella akan baliklah. Pulangkanlah anak saya pada saya. Itu saja harapan saya. Terima kasih kepada semua orang-orang yang sama-sama berusaha mencari Bella ni. Dan saya haraplah jika siapa-siapa yang dapat jumpa, tolong kontaklah kepada ahli keluarga. Jadi akhir kata saya mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala ketemukan, sama ada hidup ataupun mati. Kita mohonlah sama-sama berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala temukan milahnya. Menurut kakak mangsa, sehari selepas Bella dilaporkan hilang, mangsa dipercayai berada di sekitar kawasan rumah selepas keluarganya menggunakan aplikasi penjejak telefon bimbit Bella sebelum dimatikan. Namun sehingga kini, status keberadaan Bella atau nama sebenarnya Mira Sharmila Samsusah, 32 tahun, masih belum terungkai. Individu yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan kes Bella diminta untuk menyalurkan maklumat kepada pegawai penyiasat serta ahli keluarga bagi membantu siasatan.
Anda juga boleh hubungi 999 menerusi segmen Jejak jika mempunyai sebarang perkongsian maklumat terkini. Laporan Arisha Kalim 999. Lesen memandu ada tak? Gila Protek. Memandu tanpa lesen serta membawa muatan berat melebihi 70% daripada had yang ditetapkan. Itu antara kesalahan segelintir pemandu lori di Kuantan Pahang yang berjaya dikesan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia susulan obhas kenderaan berat yang dijalankan baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Tahu tak lebih muatan komputer? Tahu. Okey, dah tiga. Sign nombor telefon. Sehingga Oktober 2023, pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ mengesahkan terdapat hampir 180,000 saman aktif tertunggak mencecah 53 juta ringgit melibatkan kenderaan perdagangan atau lori. Jumlah saman terkumpul yang tinggi jelas memberi gambaran bahawa isu membabitkan kenderaan perdagangan dalam negara berada di tahap membimbangkan. Antara kesalahan yang sering dikesan susulan tindakan penguatkuasaan pihak berkuasa ke atas jenis kenderaan terbabit termasuk memandu tanpa lesen, tiada lesen GDL, cukai jalan tamat tempoh serta penggunaan cermin gelap. Dalam masa 10 hari, pergi mana-mana CPJ tunjuk surat tu, yang ini dah buka. Kalau tak datang, nanti Rotek tak boleh renew. Kita blacklist. IC. Lesen tak ada pakai IC. Okey, abang di depan Lesen tak ada. Namun, pihak JPJ lebih memandang serius terhadap isu lori membawa muatan berlebihan ekoran 18 kes kemalangan maut yang direkodkan sehingga November 2023 membabitkan jenis kenderaan berkenaan. Susulan itu, operasi mengesan pesalah trafik khususnya pemandu kenderaan perdagangan dipergiatkan bagi memastikan kenderaan kategori tersebut mematuhi peraturan had berat muatan yang ditetapkan. Operasi yang digerakkan pada jam 11 pagi itu mengesan 2 pemandu lori warga tempatan yang disyaki membawa muatan berlebihan sekitar Balok, Kuantan. Barang nak bawa ke mana ni? Dia bawa PCP ya. Daripada mana? Apa barang ni lah? Kasaran. Apa? Kasaran. Batu kasaran. Oh, batu kasaran. Tahu tak lebih muatan komputer? Tahu. Hasil pemeriksaan, pemandu lori berusia 29 tahun yang dalam perjalanan menuju ke Kelantan ini dipercayai melanggar Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu tanpa lesen. Lesen memandu ada tak? GDL? Protek? Protek mati? Berapa lama mati Protek? Tak mati. Tapi lesen memang tak ada?
tahu risiko kalau aksiden, kematian kalau tak ada lesen memandu. Tapi Tokek ambil sebagai pekerja walaupun tak ada lesen. Tokek tahu tak? Tokek tahu tak? Okey. Kedua-dua lori yang ditahan dibawa ke stesen penguatkuasa JPJ Negeri Pahang sekitar Paya Rambutan, Kuantan bagi pemeriksaan berat muatan yang dibawa. Pemeriksaan ke atas lori tipe bertayar 10 itu mendapati kenderaan terbabit mempunyai lebihan muatan sebanyak 120% daripada had yang dibenarkan. Stop. Belakang sikit. Stop. Kita dapat. Proses timbang muatan yang dijalankan mengambil masa kira-kira 30 minit mengikut jumlah gandar dan bilangan tayar pada kenderaan yang diperiksa. Ini merupakan salah sebuah kenderaan berat yang ditahan pihak JPJ dalam operasi hari ini atas kesalahan membawa muatan berlebihan dan hasil pemeriksaan mendapati lori ini dipercayai tidak mempunyai sebarang dokumen iaitu tiada lesen kenderaan motor dan cukai jalan. Dah berapa lama bawa lori ni? Setahun lebih. Selama setahun lebih kamu tak ada lesen, kenderaan ni pun tak ada road tax dan juga insurans ni, macam mana kamu boleh berani bawa? Baru ni lori ni banyak main dalam kosikong. Ya? Banyak main kosikong. Kami tahu tak bahawa benda ni sangat berbahaya. Satu lagi dia lebih muatan. Memang lebih muatan ni memang siapa yang minta kamu bawa lebih muatan ni? Sendiri-sendiri. Kenapa selalu bawa lebih muatan ni? Apa masalah? Sebab nak gaji lebih. Untuk dapat gaji lebih. Operasi khas ini diketuai Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Datuk Luqman Jamaan bersama 6 pegawai dan 18 anggota JPJ. Setahun tak pernah kena tahan apa tak? Tak pernah sebab saya banyak main dalam sat. Jadi selama setahun ni tak pernah kena tahan Ha? Selama setahun ni kamu tak pernah kena tahan? Trafik ada kena trafik. Trafik? Tapi tak ada road tax insurans, macam mana boleh bawa lagi? Dah tak ada road tax, tak ada insurans, saman saja. Rentetan itu, pemandu kenderaan yang ditahan dikenakan saman mencecah RM5,000 bagi kesalahan membawa muatan berlebihan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Sign nombor telefon. Saya sign bawah nombor tu. Ini tu topik pemilik mari kat pejabat dia buat tulis lah. 3 ni. Pihak JPJ tidak akan berkompromi dengan pemilik kenderaan yang mengambil ringan terhadap undang-undang jalan raya termasuk memberi kebenaran atau mengarahkan pemandu membawa muatan berlebihan. Saya ingin menasihatkan sama ada kepada pemandu dan juga majikan supaya mematuhi peraturan-peraturan jalan raya. Tindakan-tindakan tegas akan diambil bukan bertujuan untuk menyusahkan pihak-pihak industri ataupun menyusahkan pemandu-pemandu dan juga mengganggu ekonomi. Tetapi ini bertujuan supaya semua
pelaksanaan perniagaan ini dijalankan dengan lebih teratur, mengikut peraturan, dan apabila semuanya mengikut peraturan, maka keselamatan jalan raya akan lebih terjamin. Menerusi operasi yang dijalankan, pihak JPJ telah menyita sebanyak 7 buah kenderaan perdagangan dan tindakan susulan akan dikenakan kepada pemilik serta pemandu kenderaan mengikut Seksyen 80 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Mayat seorang wanita dipercayai dibunuh ditemui dalam keadaan menyedihkan apabila bahagian badan termasuk tangan, kepala dan kakinya telah dipotong. Mayat ditemui di dalam tong sampah berhampiran Jalan Besar Alor Gajah, Tampin. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Hasil siasatan awal polis, mayat seorang wanita yang ditemui itu dipercayai telah dibunuh dan anggota badannya dipotong di tempat lain sebelum dibuang di dalam parit besar tepi jalan raya berhampiran Kampung Rimau, Pulau Sebang, Melaka. Mayat wanita berusia lingkungan 20 hingga 30 tahun itu ditemui dalam keadaan mula mereput dan kering dan disyaki telah meninggal dunia di antara 7 hingga 10 hari. Mayat mangsa yang ditemui dalam keadaan tersumbat di dalam tong sampah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh berhubung Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Berpunca daripada pertengkaran, seorang wanita maut apabila ditikam dengan senjata tajam di sebuah kedai di Taman Rasi Jaya, Ipoh, Perak. Mangsa Lee Siulan 40 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian selepas ditikam oleh pekerjanya selepas berlaku pertikaian berkenaan masalah kewangan di premis milik mangsa. Suspek hanya cedera di bahagian telinga dan telah ditahan bagi membantu siasatan polis. Enam individu termasuk 3 beradik didakwa di Mahkamah Magistrate kerana membunuh dan menanam seorang pengawal keselamatan di Sungai Choh, Rawang, Selangor. Mengikut pertuduhan, kesemua didakwa membunuh S. Ashok 20 tahun di sebuah rumah di Jalan Sungai Buaya, Sungai Choh, Rawang antara jam 8 pagi hingga 3.30 petang 23 Disember lalu. Mangsa maut selepas dipukul dengan kayu baseball, botol dan tong besi dan kemudian mayatnya ditanam di kawasan semak di belakang rumah berkenaan. Tiada pengakuan direkodkan dan kesemua tertuduh mengangguk faham apabila pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Hafizah Rajuni. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun. Bagi kesalahan melupuskan bukti jenayah dengan menanam mayat Ashok didakwa di bawah Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara hingga 7 tahun atau denda. Kes terbongkar selepas polis menerima aduan seorang wanita berusia 27 tahun pada jam 11.25 malam pada hari kejadian. Oh ni kan nak bawa balik ni kan. Oh kalau jadi aku bawa balik ni buat kepala ni.
Okey, sat. Sat. Mana ni yang kemas, juta. Video dekat. Gara-gara berang apabila diminta untuk memberhentikan kenderaan bagi pemeriksaan, seorang kelindan lori bertindak menyerang seorang anggota JPJ di Jalan Tasik Darul Aman sekitar Jitera Kedah pada 22 November tahun lalu. Video yang tular pada 2 Januari itu turut merakam tindakan suspek yang menumbuk anggota berkenaan serta mengeluarkan kata-kata kesat dan mencetuskan provokasi dalam kejadian tersebut. Kalau penjawat awam tu dia tidak ada apa-apa pun, kita tak boleh menggunakan kekerasan untuk menumbuk dan sebagainya. Maknanya kalau you tak nak bagi kerjasama, you just cakap, saya tak nak bagi kerjasama, okey, kita jumpa di balai. Kalau di negara kita ni, kita menyelesaikan secara perundangan, secara menghormati orang lain, kita selesai masalah. Tapi masalah ni masing-masing rasa dia hebat. Dalam keadaan pihak berkuasa ingin menjalankan tanggungjawab dia, tidak sepatutnya seorang awam boleh sampai tahap memukul penjawat awam. Kalau ada masalah boleh dibincangkan, tapi tidak sewajarnya untuk dia pukul lah penjawat awam, dan itu adalah satu kesalahan lah. Rentetan kejadian itu, kru 999 bertemu mangsa bagi mendapatkan perincian berhubung insiden berkenaan. Masa rendaan tu, kita nampak sebuah kenderaan yang agak mencurigakan. Kita dah mula beri horn dan juga siren serta lampu untuk mengarahkan kenderaan tu berhenti di tepi jalan lah. Kenderaan tu tak layan. Bila saya nampak keadaan yang OKS ni enggan beri kerjasama, saya mula rakam. Jadi di situ rakaman saya agak terlewat lah. Masuk ke kawasan perumahan sampai di sebuah rumah, OKS berhentikan kenderaan dan terus menyerang. Selepas kejadian tu, saya cuba mengelakkan tengkaran yang lebih. Jadi saya ajak kawan-kawan tak perlu bertegang. Kalau OKS dan beri kerjasama, kita just buat report je. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kedah, Aman Shah Hashim, kenderaan tersebut ditahan. Ekoran disyaki memiliki 3 kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tujuan penguatkuasaan oleh bahagian penguatkuasa JPJ adalah melindungi semua pengguna jalan raya. Ya, saya mohonlah semua pengguna jalan raya memahami tugas dan peranan pegawai penguatkuasaan JPJ. Tindakan menghalang penjawat awam ni biasanya mungkin akibat tekanan. Nasihat saya, patuhi peraturan jalan raya. Be a truly gentleman. Kalau kata kita salah, then salah. Ya, patuhilah peraturan untuk keselamatan semua, termasuk pemandu dan juga kenderaan. Mahkamah Majistret memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara sehari dari tarikh sabitan dan denda sebanyak RM4,000 mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Lesen telah dibatalkan tapi masih beroperasi. 2 rumah urut dan sebuah pusat snooker di Klang, Selangor dikesan masih berdegil menjalankan perniagaan secara tidak sah. Bertindak atas maklumat dan risikan lebih 1 bulan, Majlis Perbandaran Klang terpaksa mengambil tindakan lebih tegas. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim.
Operasi bersepadu Majlis Perbandaran Klang bersama Polis Diraja Malaysia Klang Utara digerakkan bagi menyita premis yang tidak dibenarkan beroperasi atas kesalahan menjalankan aktiviti tidak bermoral. Operasi di bawah Jabatan Perlesenan dan Penguatkuasaan ini dibuat atas arahan penutupan yang dikeluarkan sebelum ini namun tidak diendahkan oleh pemilik premis. Jam 8.30 malam, kesemua anggota terlibat digerakkan ke lokasi sasaran. Sebelum ni cuma dia masih meneruskan aktiviti tu dan kita ada memang semak dalam 1-2 hari ni memang dia masih meneruskan operasi itulah. So tu yang kita set balik hari ni lah untuk kira susulan lah daripada tindakan yang lepas. Sasaran pertama tertumpu di Bandar Baru Klang, sebuah pusat urut yang berada di tingkat 4 bangunan ini. 6 bulan lalu, arahan tutup telah dikeluarkan terhadap pemilik premis namun hasil risikan mendapati aktiviti perniagaan masih berjalan seperti biasa. Seorang penjaga premis yang berada di lokasi mendakwa kononnya premis ini baru sahaja dibuka dan pekerja masih belum tiba. Tinjauan awal mendapati seolah-olah ada pekerja yang lain di premis ini gara-gara terdapat makanan yang terhidang. Premis yang telah diubah suai dengan penambahan ruangan berdinding ini diperiksa satu persatu bagi mengesan pekerja yang cuba bersembunyi. Ini berapa orang pekerja? 7 pekerja? 7 pekerja. Ada seorang je? Ada orang di antara sini yang duduk sendiri dalam rumah. Pekerja? Dari mana? Pekerja dari... Tukang urut lah. Dari Indonesia sama Vietnam. Pusat kecantikan tak boleh ada partition, tak boleh ada pintu lah yang tak dibenarkan. Hanya dibenarkan hanya boleh langsir saja. Di sini pun dari segi salah guna, dari segi building plan pun dah tak perlu lah. Semasa pengumpulan barang sitaan dibuat, beberapa paket kondom telah ditemui dan dipercayai aktiviti yang tidak bermoral masih lagi ditawarkan di premis ini. Rintitan itu, pemilik premis boleh diambil tindakan di bawah Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2013 di mana denda sebanyak RM1,000 boleh dikenakan dan lesen premis dibatalkan. Di bahagian belakang premis, pihak penguatkuasa turut menemui jalan belakang yang digunakan untuk pekerja melarikan diri dari diberkas pihak berkuasa. Kesemua barang yang dirampas seperti tilam dan perabot premis dibawa keluar sebelum dihantar ke stor Majlis Perbandaran Klang. Keterangan pekerja Vietnam yang berada di premis ketika serbuan turut diambil bagi membantu siasatan. Lokasi premis kedua masih di Bandar Baru Klang. Sebuah pusat refleksologi dan spa yang juga telah diarahkan untuk menutup perniagaan mereka kira-kira 6 bulan yang lalu diserbu. Premis kelihatan lengang dan dipercayai kesemua pekerja telah melarikan diri melalui pintu rahsia di bahagian belakang premis. Jalan belakang ini dipercayai digunakan oleh pekerja warga asing sebagai laluan untuk melarikan diri sekiranya pihak berkuasa melakukan serbuan. Kesemua barang yang dirampas dibawa ke stor penyimpanan MPK bagi digunakan sebagai bahan bukti ketika kes dihadapkan ke mahkamah. Lesen premis perniagaan yang dikategorikan sebagai perniagaan berisiko ini tidak akan dikeluarkan sekiranya syarat tidak dapat dipenuhi, terutamanya dari segi keselamatan struktur premis dan lokasi. So menurut mengikut kepada undang-undang kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2013 Majlis Perbandaran Klang,
pihak premis telah melakukan kesalahan di bawah klausa yang ketiga, iaitu menjalankan perniagaan tanpa lesen. So pada malam ini kita telah menjalankan sitaan untuk menghentikan aktiviti tersebut disebabkan mempunyai unsur-unsur yang tidak bermaruah yang telah dijalankan oleh pihak premis. Operasi bersepadu pada malam ini oleh Majlis Pembenaran Kelang bersama PDRM telah berjaya menyita 2 premis yang tidak mempunyai lesen dan barang-barang mereka kini disita dan lesen mereka tidak akan dibenarkan untuk diperbaharui di masa akan datang. Lokasi ketiga operasi pula mensasarkan sebuah pusat snooker yang berada di tingkat 1 di sebuah rumah kedai. Ketika serbuan, premis ini didapati sedang menjalankan aktiviti seperti biasa dan pelanggan yang berada di lokasi diarahkan untuk meninggalkan premis ini. Kesemua barang dan peralatan snooker turut direkodkan bagi tujuan rampasan. Di bawah enakmen Pusat Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Selangor 1995, Pindaan 1998 dan Pindaan 2001, kesalahan tiada lesen boleh didenda sehingga RM25,000. Sekiranya telah ada rekod kesalahan lampau, individu terbabit tidak lagi boleh memohon lesen perniagaan di masa akan datang. Seorang penjaga premis warga asing didapati tidak mempunyai dokumen sah gara-gara tidak mampu untuk membayar kos pembaharuan visa. Pasport ada tapi visa mati. Visa mati? Visa mati. Rasa dah setahun kot. Kenapa tak minum? Pasal itulah cari kerja susah, duit pun kadang pernah saya kerja dulu kena tipu, dia tak bayar gaji. Pekerja warga asing ini diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kesemua barang rampasan diperiksa sebelum dibawa keluar dari premis dan diklasifikasikan sebagai bahan bukti bagi tujuan pendakwaan. Pita sitaan turut dipasang bagi menandakan premis itu telah disita. Operasi tamat jam 1 pagi. Laporan Syukri Ibrahim 999. Dua wanita hampir dihanyutkan arus deras apabila kereta yang dinaiki mereka terbabas ke dalam longkang di Jalan Johor Bahru Mersing pada Ahad lalu. Wanita yang berusia 37 dan 43 tahun itu dikatakan sedang menuju ke Kota Tinggi ketika kereta yang dipandu salah seorang daripada mangsa terbabas ke longkang besar sebelah kanan jalan. Turut tular di laman sosial sebuah video yang berdurasi 14 saat memaparkan detik cemas ketika kejadian berlaku. Namun, tindakan berani seorang lelaki yang terjun ke longkang tersebut untuk menyelamatkan mangsa telah mendapat pujian ramai. Lelaki itu dikenali sebagai Cheung Yam Chung, berusia sekitar 50-an, merupakan seorang kontraktor berasal dari Kota Tinggi. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Husin Zamora, seorang daripada mangsa turut mengalami kecederaan ringan dan telah mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Kota Tinggi, Johor. Laporan itu mengakhiri siaran kita malam ini. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kepada anda yang ingin menyalurkan sebarang maklumat mengenai kejadian orang hilang, hubungi kami menerusi saluran Facebook dan Instagram rasmi 999. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.